الله الله ربي هو الله. Akabah yang pertama dipanggil rintangan ilmu. Maksudnya apa? Kita kena selesaikan urusan ilmu. Paling kurang 3 ilmu juga. Ya. Yang pertama ilmu akidah, atau dipanggil ilmu tauhid, atau dipanggil ilmu usuluddin, atau dipanggil ilmu fiqhul akbar. Banyak nama dia. Mana mengenal siapa dia Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kedua ialah mengenali selok-belok ibadah yang kita lakukan supaya tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, menjaga dengan ilmu ihsanuddin atau ilmu tasawuf. Dia menjaga yang last sekali tempat pilih Allah yang sangat-sangat mahal, itulah qalbi kita. Ya, ke mana tuju dalam amalan kita tadi, benar ataupun sebaliknya. Ini 3 benda ni paling kurang. Kaki langit mana pun kita pergi, benda ni kena selesaikan. Ya, sebagai satu pendedahan yang perlu diambil, kemudian menyusuli dia ialah pelaksanaan dan kawalan dalam hati kita. Barulah insya-Allah kita mendapat taraf, ya, satu sifat, satu makam yang dijulang tinggi oleh Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala orang yang paling tinggi darajat takwanya. Mana takwa dibina atas 3 adonan: al-ilmu, al-ibadah atau al-amal, kemudian al-ikhlas. 3 benda. 3 benda tunggu ni kalau ada, selamat kita. Baik, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilm. Bermula akabah yang pertama ialah dinamakan akabah ilmu. Kemudian kata mu'alif pengarang radhiyallahu anhu, maka aku berkata, dan dengan Allah Ta'ala memberi taufik, hai orang yang menuntut ilmu dan ibadah, lazimkan olehmu pertama-tama telah memberikan taufik akan dikau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ilmu, maka bahawasanya ia kutbun. Ilmu dipanggil apa tuan? Kutub. Apa mana kutub? Paksi. Ya, sebagaimana takwa juga dipanggil paksi dari sudut amalan, maka di sudut pendedahan ilmu ialah paksi, tempat berpusing. Ya, taqwan ilahi bidari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril hailah. Taqwan ilah, bermula takut pada Allah. Takwa ni dipanggil midar, paksi. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah, tempat berpusingnya segala kebaikan dunia dan akhirat. Bermakna barang siapa yang nakkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, dan itulah yang menjadi fokus kita, maka diletakkan apa? Paksi dia beredar di atas takwa. Sebab tu khutbah ceramah mingguan kita dijadikan rukun khutbah apa? Al-wa'iz bi taqwa. Kalau diterlupa baca itu batal khutbah dia tuan. Batal sembahyang Jumaat. Itu besarnya makna takwa. Maka di sini kutub di antaranya al-ilmu. Yakni paku, tempat pacak dia, dan di atasnya tempat edaran. Dan ketahui alimu bahawa ilmu dan ibadah itu 2 permata. Al-ilmu wal ibadah wa huma jauharani la ajli, li ajlihima tara tasnifil musannif ila akhirih. Jadi ilmu dan ibadat ni 2 permata yang sangat mahal, kerana kedua ni adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan segala orang yang mengarang, pengajaran segala orang yang mengajar. Mana ulama karang kitab beribu-ribu, orang mengajar kitab macam-macam, kitab beribu-ribu kitab seluruh dunia, berkisar atas apa? Ilmu dan ibadah. Itu 2. Sebab tu ni mutiara besar yang Tuhan letak atas dunia. Kita kena cari, ya, dan kita kena tuntut sungguh-sungguh. Sebab ini adalah mutiara, benda yang mahal. Ya, berwaiz oleh segala orang yang waizin, mana memberikan peringatan, dan tilik orang yang menilik. Orang yang menilik jalan sebenar, kat mana dia tilik? Al-ilmu wal ibadah. Ilmu maknanya pendedahan, ibadah maknanya pelaksanaan. Ya. Tetapi kerana kedua ni lah, kerana ilmu dan ibadah ini diturunkan segala kutub, segala kitab, al-munazzal minas sama', 104 buah kitab. Ya, kandungan besar dia adalah al-ilmu wal ibadah. Dan disuruh segala pesuruh, segala rasul alaihi wassalatu wassalam kena 2 perkara ni. Tetapi kerana kedua dijadikan bumi dan langit, ilmu dan ibadah. Tengok ayat belakang dan barang antara keduanya daripada segala kejadian
Maka tilik olehmu, kata Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, akan dua ayat di dalam Al-Quran, ayat Ta'ala. Salah satu daripada kedua ni adalah firman Allah, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amr bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini ayat pertama jelas tentang menunjukkan ilmu itu penting, besar, pemata, disebut oleh Quran. Allah Ta'ala yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Jadi bila kita lihat di langit, kita lihat di bawah tu semua nur, cahaya. Dalam istilah sufi dipanggil nurullah. Ya, langit, bumi, segala makhluk dipanggil cahaya Allah Ta'ala. Mana apa? Cahaya benar menunjuk, bukan Tuhan. Cahaya dia. Mana dia menunjukkan ke arah kewujudan, kebesaran, pentadbiran dia langit dan bumi. Kita pandang di langit bumi, hati kita mesti nampak kebesaran dia, keagungan dia. Ya, itu mana. Seumpama kedua ni diturunkan pekerjaan antara supaya apa kamu ketahui, ini dia, bahwasanya apa, Allah Subhanahu Wa Taala itu atas tiap-tiap satu amat kuasa, dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala senyata telah meliputi dengan tiap-tiap satu ilmunya. Ya, bermakna tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada ilmu Allah Taala. Kita mengaji ilmu usuluddin kan, tauhid apa ta'alluq ilmu dipanggil ta'alluq inkishaf. Muta'alaq dia kena kepada benda wajibat, mustahilat wa jaizat. Ya, ta'alluq ilmu ni kepada benda wajib, mustahil dan harus. Kalau benda harus kita ni sebelum ada kita sudah ada dalam ilmu Kita nak buat rumah pun tuan-tuan, kita dah ada nampak kan. Kita nak buat rumah kita berapa besar, berapa panjang, berapa luar, berapa bilik, berapa pintu, apa nak pakai, mozaik, terazu, kapu, atap, apa semua dah siap dalam kepala kita. Rumah belum ada, dah ada dalam kepala. Itu kita, insan yang dhaif, yang lemah, yang fakir. Maka macam mana Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tak habis siap, dah ada dalam ilmu Tuhan maknanya. Ya. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni pertama kita gunakan dia tadi, mengingati dia untuk mendidik jiwa kita supaya lebih bersemangat mengerjakan amal saleh, sebab yang memandang mengetahui bukan manusia, dia. Satu. Yang kedua, untuk mendidik keikhlasan dalam ibadat. Cukup kita pakai kalimah wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita, Tuhan dah tahu. Kita buat amal mana seorang diri pun orang tak tahu, Tuhan dah tahu. Mana besar Allah Ta'ala punya tahu dengan makhluk. Sebab tu dalam kaedah dia, man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa yang buat amal saleh yang berbagai bentuk, dia tidak cukup, Tuhan dah tahu dia buat, confirm dia akan kena penyakit riya yang merosakkan amalan. Jadi setengah daripada sifat mematikan sifat riya yang bahaya, yang menghapuskan pahala amal yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW, ialah kita sedar yang kita buat ni Tuhan mengetahui. Cukup. Ya. Sehingga kita rasa lebih seronok Tuhan tahu daripada orang tahu. Orang tak tahu pun tak apa. Ya, orang tak tahu pun tak apa. Tapi kalau orang tak tahu dia risau, itu bahaya. Ya, dia nak buat biar orang tahu, biar orang cek, biar orang kata, nanti dia akan rosak. Ya, keikhlasan dia akan bercabang dan akhirnya menjadi penyakit yang membatalkan sawabul amal, pahala amal. Jadi ayat ni jelas kepada kita bahawasanya apa? Ilmu adalah perkara yang amat penting. Dan memadera dengan ayat ini akan dalil nas mananya atas kemuliaan ilmu, istimewa pada ilmu tauhid. Ya, sebab dalam ayat ini digambarkan tauhid dulu. Allahul ladzi khalaq. Allah Ta'ala yang menjadi. Bila menjadi, ada benda yang dijadi. Benda yang dijadi dipanggil apa? Makhluk. Makhluk ni mana? Allazi khuliqa. Benda yang dijadi. Yang menjadi dipanggil al-khaliq. Ya, khaliq mana yang menjadi. Sekarang Allah Ta'ala dedahkan dalam ayat ini, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi seumpama. Maknanya langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Masya Allah. Ya, kejadian Allah Ta'ala. Dalam ayat lain Tuhan kata bi ghairi amadin tarawnaha. Langit yang Tuhan gantung ni tak ada tiang.
Yang tengah hari-hari kita tengok, kita tak payah pergi Baitul Maqdis, nak pergi pun boleh juga. Dia nak tengok batu tergantung kan. Batu yang nak ikut Rasulullah Mi'raj, tiba-tiba tergantung, tergapung. Sekarang bukan depan kita, tak payah pergi sana, depan mata kita. Hari-hari kita pandang, langit tergantung, tak ada tiang. Bi ghairi amadin tarawna, dengan tak ada tiang tuan gantung. Betapa hebatnya kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila kita tengok sini, biar tengok kita sebagai tengok yang mendatangkan gegaran iman kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan berkata, "Ulin zuru maza fis samawati wal ardh." Sila perhatikan apa yang ada dalam kejadian langit bumi. Bagi peringkat awal dipanggil dalail, dalil yang menunjuk kebesaran Tuhan. Bagi orang khawas, itu pilihan antara dipanggil mazhar, cermin. Ya, jatuh saja mata dia kepada segala penciptaan Allah, hati dia terus karen kepada Allah Ta'ala. Itulah di antara kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat semua makhluk melainkan hati aku dah karen kat Tuhan. Itu kehebatan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia nak ceritakan kelebihan besarnya lah ayat ini, menunjukkan apa? Mengetahui ialah pencipta. Sebab Tuhan dah tayang tu. Dia sebagai Khalik yang menjadikan sab'a samawatin wa minal ardi ya mislahun. 7 lapis langit, 7 lapis bumi.